Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fauzi Ahad. Kali ini perbincangan kita bukan topik politik. Topik kita kali ini perubahan iklim dan infrastruktur. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim ni secara mudahnya kita punya cuaca ni dah tak menentu. Sebenarnya cuaca tak menentu dah lama, tapi kita panggil dia ekstrim. Tak menentu dia dah jadi ekstrim. Macam mana boleh berlaku perkara ni? Ada beberapa perkara, antaranya yang mungkin mudah untuk kita fahami. Kita tahu bahawa penggunaan gas rumah hijau dan sebagainya itu telah menipiskan ozon. Jadi hari ini sebenarnya cahaya matahari yang sampai ke bumi itu dah lebih terik, dah lebih panas. Apabila lebih panas, air yang dinaikkan ke atas, proses kondensasi itu berlaku, akhirnya hujan tu jadi semakin banyak. Jadi ini yang berlaku. Okey. Sebenarnya kita di Mersing ada contoh-contoh kita apa yang pernah berlaku di Mersing, krisis yang berlaku di Mersing berkaitan dengan perubahan iklim ni. Okey. Contoh adalah kalau kita masih ingat sewaktu sekitar tahun 2012, 13, 14, 15 kalau tak salah saya, kita ada mengalami masalah air. Ada masalah air dekat Mersing. Air kat Mersing ni tak cukup. Kita tak SAJ gagal untuk supply air disebabkan sumber air tak cukup. Okey, untuk faham ni dulu kita kena faham daripada sumber air tu datang dari mana. Okey, kalau di Bandar Mersing, sumber air tu datang daripada Empangan Congok ni. Okey, Empangan Congok ni sebenarnya adalah sebuah dipanggil catchment area, sebuah tempat tadahan air hujan. Okey, semua catchment area ni bila hujan tu berlaku di kawasan-kawasan ni, air tu akan pergi ke Congok ni. Maksudnya air tu akan turun ke Congok dan air tu akan berkumpul di Congok. Jadi air tu lah nanti akan diambil untuk diproses. Okey, kenapa kita pakai catchment area dekat Congok ni? Okey, kalau biasanya secara prinsip kita nak buat empangan air untuk water treatment plant, dia panggil WTP, water treatment plant, kita akan pilih kawasan-kawasan yang strategik yang di mana catchment area dia besar, air banyak dekat situ. Jadi semakin besar catchment area, maksudnya semakin besar basin kita tu. Bila kita tadah air, besar basin kita, makin banyaklah air kita dapat. Cuma waktu tu isu dia adalah Congok tu dia tak hujan. Hujan tu tak turun kat Congok. Hujan tu turun dekat kawasan bandar, kat Palang Batu, mungkin dekat sisi pantai, kat Kampung Wak Salam. Okay, jadi isu catchment area ni pula, kalau contoh hujan tu dekat kat Congok, dia maksudnya dia ada basin 1, basin A, basin B, basin C contoh. Bila hujan tu turun, dia tak akan bila hujan tu turun, dia masuk dekat dalam basin. Dia daripada basin A, dia tak akan pergi basin B. Basin B, dia tak akan pergi basin C. Jadi, setiap basin ni, dia akan kumpul hujan masing-masing. Macam mana nak pindahkan air daripada basin A ke basin B, kita kena pakailah saluran sebagainya. Okey, jadi waktu dekat Mersing tu ada masalah air. Penyelesaian kita ambil adalah, yang di Mersing ambil adalah, kita ambil air daripada sumber lain, iaitu dari Nita. Dari kawasan Nita. Okey, daripada kawasan Nita ni pula, mungkin Nita mungkin ada penduduk mungkin tak berapa ramai, jadi dia ambil, dia mungkin ada akses air kat sana, ambil untuk kita supplykan. Jadi projek tu kita ada satu projek pipe untuk ambil air daripada Nita ke Mersing. Okey, ini memang salah satu cara penyelesaian, kerana kalau air daripada catchment lain untuk kita ambil, memang kita perlu ada satu sistem piping untuk kita bawa. Sebenarnya projek ni sama juga sebenarnya konsep dia dengan projek, kalau pernah dengar dulu, projek Langat di Selangor. Waktu tu isu lah zaman sebelum ni, projek Langat 2. Okay, projek Langat 2 ni isu dia, dia kurang lebih nak kata sama dengan Mersing, tidak. Mersing tu Congok tu kering, tak ada air. Tapi Langat ni air ada, cuma tak cukup. Orang Kuala Lumpur dengan Selangor ni ramai, pertumbuhan penduduk pun makin ramai, jadi air tu perlu. Jadi macam mana mereka nak dapatkan air ni? Jadi mereka perlu ambil daripada catchment yang lain lah macam tadi. So, untuk buat ni, mereka plan untuk ambil air daripada Negeri Sembilan. Jadi, kalau contoh kita tengok map, kita tengok dia punya gambaran. Okey, kat kawasan Hulu Langat ni ada air, tapi air ni dah tak cukup. Jadi, mereka plan untuk ambil air daripada Negeri Sembilan ni. Kalau tengok sini, kawasan ni Pahang, Negeri Sembilan ni, dia nak ambil air dari sebelah ni. Sama ada Pahang ke Negeri Sembilan, dia nak buat pipe daripada Negeri Sembilan tu bawa ke Langat ni, bawa ke kawasan sini untuk supaya air dekat situ bertambah, kerana dia nak supply ni ramai yang duduk dekat Kuala Lumpur dan Selangor. Itu antara konsepnya. Okey, isu
itu yang kita, contoh isu yang kita dah ada masalah dan kita dah selesaikan. Okey, isu sekarang ni adalah, sekarang ni di Mersing ni banjir. Okey, banjir kalau dia panggil banjir macam dekat Kuala Lumpur, itu disebabkan dia banyak sangat bangunan. Hujan, hujan tu dia panggil nanti ada surface runoff. Air tu perlu jalan, dia perlu jalan sebab dia dah simen semua. Jadi kalau kita kat Mersing masih banyak hutan-hutan, jadi sepatutnya air tu terserap. Tapi sampai satu tahap hari ni, apabila climate change tu berlaku, perubahan iklim tu berlaku, tanah pun dah tak boleh nak serap ni, dia akan berlaku excess. Okey, jadi apakah ada masalah dengan peparitan ke, sungai tak dalam ke apa semuanya? Okey, itu kemungkinan, tapi sebenarnya secara dasarnya dengan perubahan iklim yang sangat ekstrim ni, kita dah susah nak kawal. Okey, kalau betul ada berlaku masalah seperti disebabkan parit dan sebagainya, saya perlu share dekat sini bahawa, saya perlu kongsikan bahawa untuk setiap parit tu didesainkan, parit sungai tu dia dah ada pengiraan dia. Okey, kita boleh rujuk kepada Urban Stormwater Management Manual from Malaysia. Biasanya kalau budak-budak engineering panggil MASMA. Okey, untuk kita buat desain parit tu, berapa besar kita nak ni, berapa lebar dia, dalam dia, kita ada pengiraan. Pengiraan tu kita mengambil data 100 tahun. Bagaimanakah keadaan cuaca 100 tahun? Okey, 100 tahun macam gini, okey, paling banyak air tu turun sebanyak berapa? Okey, dengan jumlah air yang banyak tu, dari situlah kita design. Okey, kita perlukan longkang sebesar ini dan selebar ini. Okey, tapi kenapa masih berlaku banjir? Bagi saya itulah masalah bila kita menghadapi dengan climate change. Climate change ni, apa yang kita dah buat sebelum ni dah tak jadi, dah tak tally tau. Dulu kita designkan air untuk jumlah hujan 60 mm 60 mm dalam masa 1 jam. Hari ni tiba hujan turun 100. Memang tak boleh tampung. Jadi macam mana nak buat? Kita nak kena tukar balik semua infrastruktur ni. Nak kena adjust balik parit, longkang dan sebagainya. Dan ini semua pakai kos. Kos ni akan lama, kos ni akan tinggi dan ambil masa. Jadi dia perlu proses. Okey. Untuk pastikan benda ni, kita perlu berhati-hati. Kita perlu ada inisiatif kita sebagai masyarakat. Kita perlu bersedia ni. Perbincangan perubahan iklim ni sangat penting. Saya buat satu tajuk ni, perubahan iklim dan infrastruktur ni, sebab kita kena faham bahawa perubahan iklim ni memerlukan infrastruktur untuk memastikan masalah-masalah yang boleh ditangani. Nak kena besarkan parit, sungai dan sebagainya. Tapi dia ambil masa, dia ambil kos yang besar. Jadi kita ni perlu sentiasa bersiaga, perlu berhati-hati. Okey. Kita pattern ataupun design rumah yang ada loteng sekarang dah tak ada. Orang dah tak buat rumah ada loteng. Jadi sekarang ni kalau naik air, kita pun tak ada tempat yang kita nak sediakan. Kita daripada segi nyawa kita okey, mungkin kita boleh pergi pusat penanganan banjir. Tapi kita kadang-kadang kita selalu fikirkan berkaitan dengan harta benda kita. Jadi rumah-rumah seperti loteng ni mungkin boleh kita fikir-fikirkan untuk kita perkenalkan semula, supaya kita dapat protect kita punya harta benda ni lah. Kita dapat minimalkan kerosakan lah. Kita mungkin tak mampu menghalang semua, tapi kita boleh minimalkan kerosakan tu. Okay, jadi isu perubahan iklim ni dari infrastruktur saya bincangkan hari ni adalah, kita sekarang ni menghadapi musim hujan dan ada kawasan-kawasan tu banjir. Ini mungkin satu perkongsian pendapat dan juga mungkin untuk kita berhati-hati. Ini akan datang walaupun habis ni. Orang cakap ni sebab musim terkujuh kat Mersing ni. Berhati-hatilah, walaupun selepas musim terkujuh, perubahan iklim yang ekstrim ni pastinya tak membolehkan kita ada ruang untuk kita bersedia kalau kita tidak melakukan pada awal. Okey, cukup dari saya. Fikir-fikirkanlah dan selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.